Baik, ciri-ciri Islam ini ada 7. Yang pertama, kita panggil syumul. Itu yang kita sebut tadi. Alright ya. Syumul maksudnya mencakupi keseluruhan. Dia sempurna, mencakupi segala aspek. So, kalaulah ada ajaran Islam yang dia kata, oh, dalam bidang bisnes, sorry, tak ada dalam Islam Sorry, benda ni tidak ada perbincangan dalam Islam. Tu benda barulah, dia kata. So, maksudnya itu bukan the real Islam. Kalau Islam itu, dia evergreen dan dia mencakupi seluruh urusan manusia. Yang namanya urusan manusia, mesti ada hukum hakam, mesti ada keputusan dan prinsip-prinsip dalam Islam. Okey? Dia punya rujukan daripada surah An-Nahl ayat ke-89. Ini Allah yang sebut sendiri. Islam itu ada ciri apa? Sebab Islam ni datang dari Allah. Allah cipta agama ni kan, Islam. Allah cipta kita, takkan Allah tak tahu kot Islam tu sesuai untuk orang yang pelbagai agama ke, kan? Takkan Islam tu sesuai untuk kita je. Kan aslim taslam. Kamu terima Islam, kamu akan selamat. Okey, yang kedua, ciri-ciri Islam ini adalah Rabbani. Maksud Rabbani, semua sistem dalam Islam itu ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Okey. Bukan manusia tetapkan. Sebab tu solat subuh kita 2 rakaat dulu, kini dan selamanya. Tak boleh ada siapa pun nak mengubah jadi 3 rakaat lah pula. Nak tambah. Allahu Akbar. Ya Allah, consider lah. Kita bangun awal dah ni. Tak ada, buat je reject. Tak sah. Okay, sebab Allah yang tentukan. Sama ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kita lah pula gatal kata, COVID ni masih COVID. Kita tundalah nanti lepas raya haji, kita katakan. Kita tunda pada Muharram. Tak boleh. Itu Allah punya. Okay. Jadi boleh rujuk Az-Zumar ayat 2 hingga ayat 3. Jadi Allah sebut agama yang bersih ini adalah milik Allah. Jadi dia sebut tu Islam tu milik Allah tu. Kita cuma menjalankan aja apa yang Allah nak. Yang ketiga, dipanggil sebagai As-Sabat wal Murunah. As-Sabat, dia sa' bisa. As-Sabat wal Murunah. Ya, wal Murunah. Okey. Sabat ni maksudnya tetap. Al-Murunah maksudnya fleksibel. Sabat wal Murunah. As-Sabat wal Murunah. Dia tetap dan dia juga fleksibel. Macam mana boleh tetap, boleh fleksibel? Dia ada terbahagi pada 2. Perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang pokok memang sabat. Contoh, solat itu wajib. Itu perkara pokok. Wajib lah. Dengan hukum yang wajib, maka dia wajib. Tapi cara pelaksanaannya adalah murunah. Maksudnya dia ikut keadaan. Mungkin kita kena solat dalam keadaan duduk sebab sakit. Tapi solat tetap solat. Mungkin kita solat dalam kapal terbang, ada cara dia. Mungkin solat dalam keadaan baring. Solat kita dijamak kosorkan. Jadi dia punya perjalanan ataupun enforcement itu kemungkinan dia berubah. Dia fleksibel. So siapa yang bermusafir, solat dia yang 5 tadi jadi 3. Macam berubah kan? Tapi tak berubah. Dia still lagi tetap. Jadi kewajipan itu tetap kita jalankan. Cuma cara dia itu berbeza. Itu juga dengan tutup aurat. Tutup aurat itu wajib. Cara nak tutup aurat terpulang. Dia fleksibel. Nak pakai purdah, nak pakai baju kurung, nak pakai jubah, kan? Nak pakai baju kelawar, tak apa. Pakailah maskot. Dia orang nak pakai maskot kan? Boleh. Yang penting tutup aurat. Okey. Baik, itu yang ketiga. Kita pergi ke 4. Yang keempat, ciri-ciri Islam ini, dia adalah waqi'iyah. Waqi'iyah. Waqi'iyah ni maksudnya realistik. Waqi'. Orang kadang sebut waqi' dengan ain. Waqi'iyah, realistik. Okey, As-Sabat wal Murunah tadi, ulang ni, pergi reverse balik. Surah Al-Baqarah ayat 286. Surah Al-Baqarah ayat yang paling akhir sekali.
286 firmanullah a'udzubillahi minasyaitanir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi maksudnya bila Allah tetapkan sesuatu hukum tu, Allah tak akan membebankan kita kecuali kita mampu untuk buat. Okey, waqi'iyah realistik surah An-Nahl ayat 71. Realistik. Jadi kalau dalam Islam kita percaya pada qada dan qadar, begitu juga dengan rezeki adalah ketetapan daripada Allah, betul kan? Jadi Allah yang mengurniakan rezeki dia. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, Allah ni tak pandai bagi sama rata ke? Kita katakan. Tidak. Allah tahu kerana apa? Kerana Allah lebihkan setengah manusia ini kerana dia mempunyai keupayaan yang berbeza. Berbeza. Kalaulah agak-agak kita tengok orang yang okay, contohnya gelandangan, dia dapat 5 juta. Cukup ke tak cukup? 5 juta pada dia. Cukup Lepas tu apa jadi pada duit tu? Kan? Dia faham tak? Bagi pula kepada orang yang sentiasa mengimarahkan contohnya masjid. 5 juta tu dia tahu tak nak buat macam mana? Beza tak dengan cara orang dua pihak ni? Cara beza tak? Beza. So cara pengurusan berbeza. Sebab tu Allah dia tidak akan menzalimi kita. Jadi kalau misal kata Allah kita tengoklah, kenapalah rezeki kita payah ni, susahnya nak dapat ni, macam tergantung-gantung aja. Ada ni tapi kenapa tak dapat-dapat? Kita rasa macam tak lancar lah, tersekat-sekat lah. Selain daripada kita tengok amalan kita balik, kita kena bersyukur. Sebab sebenarnya Allah sedang melindungi kita daripada menzalimi diri sendiri. Sebab takut bila kita dapat nanti kita dah jadi kita membazir dan kita mungkin tak ingat nak menyimpan dan sebagainya. Macam-macam lah. Okey. Sebab tu selain daripada kita cek balik, mungkin kita ada silap, ada dosa, yang tu penting. Satu lagi, syukur. So sebab tu sabar, syukur, dia selari. Okey. Surah An-Nahl ayat 71 Allah sebut apa? Dan Allah lebihkan sesetengah kamu daripada ke atas yang lain. Jadi maksudnya memang Allah plan. Jadi tapi ini adalah waqi'iyah, realistik. Plan Allah berdasarkan realistik dan keperluan. Yang kelima adalah tawazun. Itu ciri-ciri Islam. Tawazun. Tawazun maksudnya adanya keseimbangan. Keseimbangan dunia dan akhirat. Okey, surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. Adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Timbangan apa yang kita buat dunia adalah untuk akhirat, ya. Di mana Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10 kita dianjurkan supaya segera solat bila mendapat seruan solat. Dan bertebaranlah mencari kurniaan Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya Allah arahkan kita segera pergi solat. Kalau solat Jumaat tu mana boleh tunggu lagi. Tak dapatlah peluang dan pahala Jumaat kan. Okey, dia bertukar jadi pahala biasa je solat Zuhur. Bersegera. Kemudian selepas solat itu bertibaran kamu. Allah arahkan kita bertibaran. Pergilah cari kurniaan Allah. Meaning that rezeki Allah ni banyak berlambat atas dunia ni. Kan? Dan waktu kita mencari itu still masih ingatkan Allah. Okey. Itu tawazun. Next adalah yang keenam. Ciri-ciri Islam adalah alamiyah. Islam ini dia bersifat universal. Semua orang boleh pakai. Kalau dia tak nak masuk Islam, tak apa. Tapi hiduplah cara Islam. Guna sistem Islam. Guna sistem perbankan Islam, sistem kenderaan Islam, sistem apa-apa jugalah. Kan muamalahnya Islam, nikahnya Islam kan. Tapi dia akan gugurlah. Tak adalah yang mana yang dia kena wajib macam puasa apa semua kan. Dia tak akan dapat lah. Sebab bila Islam ini dia tiket. Islam ni, akidah ni dia macam tiket. Tiket untuk dia pergi ke syurga. So kalau dia tidak mengucap syahadah, dia cuma dapat kebaikan dan manfaat di dunia saja. Bila dia berpuasa, dia ikut kita berpuasa, yang dia dapat adalah faedah di dunia ini. Sehatnya dia, lemaknya pecah kan, slimnya dia dapat. Tapi tiket untuk ke syurga tak dapat. Sebab yang tu dia tak ada. Okey. Sebab itulah nak dapatkan tiket ini
Kita yang dah dapat tiket ni kena jaga betul-betul, jangan sampai kehilangan tiket itu. Dan mereka yang tak dapat tiket ni, kita doakanlah supaya mereka dapat. Okey, surah Al-Anbiya ayat 107. Okey, itu dalil dia. Firmanullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, okey, kasih sayang kepada seluruh alam. Okey. Last sekali, yang ketujuh, Islam ini dia bersifat sederhana, wasatiyah. Wasatiyah, yang kita selalu dengar kan, agama wasatiyah ni, sederhana. Selama mana kita menjalankan Islam dengan sempurna, kita adalah wasat. Maksudnya sederhana. Kita tak akan melampau punya. Bukan bermaksud kita solat 5 waktu, kita adalah pelampau. Tapi bila kita menyempurnakan 5 waktu itu, itulah kita sederhananya kita. Puasa bulan Ramadan seluruhnya 30 hari ni, wish, itu teroris kata kan. Dah melampau dah tu. Teroris pengganas dah melampau-lampau dah. Tak, apa juga yang Allah suruh. 5 kali sehari solat, tutup aurat, expose kalau perempuan muka dengan tapak tangan sahaja, ibadah dalam bulan Ramadan, haji pada bulan haji, yang itu sudah wasatiyah. Jangan pula kita memandai-mandai, kita kata solat 5 waktu ni banyak sangat lah, solatlah 3 je, dah jadi syiah dah tu kan. Syiah tu wasatiyah kita katakan. Kalau buat 3 je wasatiyah lah tu, kata. Lepas tu pakai tudung, pakai tutup aurat sekerat jadi tutup. Wasatiyah. Salah pemahaman tersebut, sebab Islam itself keseluruhannya memang dah wasatiyah. Itu ciri-ciri dia. Maksudnya Allah yang tahu, Allah yang decide dia wasatiyah ke tak untuk kita, bukan kita yang decide. Kalau kita yang decide puasa ni, kita nak setengah hari je semua kan, wasat setengah hari kan, tapi tidak akhirnya bila kita tengok pun, bila puasa intermittent fasting kan, sampai 15 jam kadang-kadang untuk dapatkan dia punya impak dan kesan. Kita 12 jam je 12 jam aja, subhanallah. Okey, wasatiyah sederhana, tidak melampau, dan kita juga tidak mengurang-urangkan. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 31, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau batas. Jadi Islam yang kita ada ini tidaklah melampaui batas.